السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. Sahaja kami belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk kepada kebaikan kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya yang maha tinggi lagi maha suci. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, terpelihara berbagai jenis fitnah, terpelihara berbagai jenis penyakit, terutama varian COVID-19, dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin yang ada pada diri kami. Amin Allahumma amin. Sambung balik, iaitu tafsir Al-Quran Juzuk Am. Kita sampai kepada surah At-Tin. Surah At-Tin ialah surah dalam juzuk yang 30, yang nombor surah tu 95. Surah At-Tin ada 8 ayat, 34 kalimah dengan 105 huruf, 105 huruf. Surah At-Tin ini diturunkan di Makkiyah. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala yanfa'una fi ulumihi ulumana fid darain radhiyallahu anna wa radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pendahuluan mengenai surah At-Tin. Surah At-Tin artinya buah tin, iaitu surah yang nombornya 95. Yang jenis surahnya, iaitu diturunkan, jenis surah maksudnya surah yang diturunkan di mana? Mekah ke Madinah. Maka diturunkan di Mekah dikatakan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah. Surah yang diturunkan di Mekah berkaitan dengan iman dan berkaitan dengan memperingatkan kepada mereka-mereka yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang Rom ataupun orang Parsi yang ada dengar kitab-kitab yang terdahulu, itu dalam suhuf-suhuf Nabi Ibrahim, ataupun kitab-kitab yang ada terdahulu, iaitu kitab-kitab keseluruhannya banyak, 105 kitab. Kitab keseluruhannya ada 105, tetapi yang kita tahu 4, termasuk 4, iaitu Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu yang kita tahu. Yang lain kita tak tahu. Maka kitab-kitab ni masyhur di kalangan bangsa Arab dan bukan Arab. Bangsa Arab kita panggil Arab, bangsa bukan Arab kita panggil Ajam. Ajam ni bukan Arab, kan? Maka orang yang bukan Arab, Ajam, tahu tentang Islam, tahu tentang akan munculnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat Quran yang turun di Mekah nak tak bagi tahu kepada orang yang Yahudi ataupun Nasrani, Nabi muncul di Mekah dengan bukti-bukti yang tak pernah dikata oleh bangsa Arab, tak pernah dikata oleh orang Mekah, termasuk dalam surah Tin ni. Maka surah Tin ni diturunkan di Mekah. Diperkatakannya betapa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bangsa manusia yang dikaitkan dengan keimanan mengenai hari kiamat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana penghitungan amal dan balasannya.
Maka Allah Subhanahu wa taala nakkan kita manusia beriman. Kita lahir sebagai manusia. Bila kita membesar di mana-mana keluarga Islam ataupun keluarga yang bukan Islam, ataupun keluarga yang menentang Islam, betul-betul kafir, dia tak nak Islam. Kadang-kadang kita tak boleh nak kata je kafir, sebab Islam tu tak sampai sempurna pada orang tu. Sebab itulah kita kata je ni bukan Islam. Sebab itulah ada perkataan bukan Islam. Sebab ada orang Islam yang mengamalkan Islamnya, ada orang Islam yang tidak mengamalkan Islamnya. Kita nak letakkan diri kita kat mana? Kita yang kat sini, letak diri kita ni kat mana? Maka permulaan Allah Ta'ala gelar kita manusia. Sebab lahir kita ni atas corak siapa? Mak ayah siapa? Orang kafir, orang yang bukan Islam, orang Islam ke? Dalam di kalangan orang Islam ke? Orang yang beriman, yang sampai tahap taqwa ataupun tidak, ataupun munafik. Orang Islam ni ada dua kumpulan, beriman ataupun munafik. Tahap imannya boleh masuk neraka, ataupun tahap imannya menuju pada taqwa yang melepasi segala jalan-jalan alam akhirat sampai masuk syurga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. In akramakum indallah, yang dimuliakan di Allah, di kalangan Allah bukan di kalangan Allah. Allah Taala memuliakan orang yang bertakwa. Menunjukkan takwa ni hasil daripada iman. Kalau iman tu tak ada, macam mana hasilnya takwa? Kalau kamu Islam, belum tentu lagi kamu beriman. Sebab ada orang yang baru masuk Islam datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, nahnu amanna, kami beriman. Turun ayat Quran pada Rasulullah, kata jangan kata pada mereka yang mereka itu masih lagi beriman. Kata pada mereka, mereka ini sudah menyerahkan diri menjadi orang Islam. Menunjukkan ada darjat, ada stage, pangkat-pangkat orang. Sama juga dengan Mazhab Hafiz. Belajar hafal Quran, hafal juzuk am, hafal lepas tu hafal berapa juzuk, separuh, keseluruhan, kita baru kita hafal yang pertama. Lepas tu kena sabar, kena ulang hafazan tu pula, supaya boleh membaca Quran tu dalam satu hari 30 juzuk, ataupun dalam satu hari 15 juzuk, ataupun dalam satu hari 10 juzuk. Bila dah khatam benda tu antara 3 tingkat tu, kita panggil syahadah, menunjukkan dia betul-betul hafal Quran. Sama juga dengan pangkat-pangkat yang lain, pangkat-pangkat pengajian sekolah. Ada yang sekolah rendah, ada yang sekolah menengah, ada yang sekolah tingkatan 6. Habis tingkatan 6, dia naik pula pada degree, dia naik pada master, dia naik pada PhD. Begitu juga dengan korporat, begitu juga dengan alam-alam lain, begitu juga dengan alam-alam politik dan sebagainya. Semuanya ada darjat masing-masing. Ada yang boleh naik cepat menjadi menteri, ada yang cepat boleh menjadi ketua pemuda, dan berbagai-bagai. Maka tu semua keadaan tu ada di mana-mana tempat. Di sekolah asrama ada, di mana-mana tempat ada. Maka apa kaitan dengan surah ni? Surah ni berkaitan untuk nak menjelaskan orang yang beriman ramai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa di Mekah lagi. Tetapi mereka tu beriman terus ke hadapan menjadi orang yang muttaqin, ataupun mundur ke belakang menjadi orang yang asin, orang yang menentang. Orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam terkeluar daripada Islam. Orang yang ke belakang, menunjukkan orang yang beriman pada kitab Injil, orang yang beriman dengan kitab Taurat, orang beriman dengan kitab Zabur, beriman kitab-kitab semua. Tiba-tiba lahir Nabi Muhammad, muncul Nabi Muhammad dengan surah-surah tertentu, nak membuktikan kepada mereka surah Tin ni, Nabi Muhammad ni betul-betul Nabi.
Mereka percaya ataupun tidak. Mereka akan datang kepada Nabi ataupun tidak. Mereka akan taat kepada Nabi ataupun tidak. Kalau mereka datang, mereka orang yang betul beriman dan akan menuju pada takwa yang sebenar. Tetapi kalau mereka tak datang, mereka menafikan keimanan Nabi SAW, menafikan wahyu yang turunkan kepada Nabi SAW, menunjukkan mereka terkeluar asalnya beriman, mengundur belakang menjadi orang yang kafir. Ini orang zaman dulu. Yang zaman sekarang ni pula, kuasa yang besar di dunia siapa? US dengan China. Itu kuasa yang paling besar. Dua kan? Sebelum ni orang panggil Rusia dengan PBB ataupun UN. Sekarang ni kita nampak China dengan US, ekonomi yang begitu luar biasa. Dia boleh jatuhkan ekonomi orang dengan luar biasa. Sebelum PKP lagi dia boleh jatuhkan ekonomi orang luar biasa. China keluarkan tayar, berapa kilang kat Malaysia beli tayar daripada China dan sebagainya. Maka US beli tayar-tayar semua, jual dengan harga murah kat tempat-tempat lain, sampai jatuh harganya sampai banyak kilang-kilang bankrupt. Itu berkaitan dengan tayar. Sekarang ni berkaitan dengan vaksin. Mana yang keluar vaksin daripada China, siapa ambil tak boleh masuk mana-mana negara yang kuat dengan US. Sebab apa? Asalkan vaksin sama je. Vaksin yang keluar daripada China, vaksin yang keluar daripada syarikat-syarikat US, sama je. Tetapi sebab mereka nak kontrol ekonomi supaya negara yang nak ambil vaksin kena ambil pada US supaya ekonomi US naik. Siapa yang tak ambil tak boleh masuk negara-negara yang bawah kawalan dia, terutama negara-negara Arab. Negara-negara Arab macam Maghribi, kalau ambil Sinovac tak boleh masuk negara tu. Arab Saudi, kalau tak ambil Sinovac tak boleh masuk. Sebab apa? Sinovac China punya. Benda ni mainan siapa sebenarnya? Mainan ekonomi negara yang ada kuasa besar. Dan memang betul lah kita punya keadaan zaman sekarang ni. Nabi kata datang Islam dalam keadaan yang gharib, pelik. Datangnya Nabi Muhammad dalam keadaan yang pelik. Badal Islam gharib, bermulanya Islam pelik. Sebab apa? Nak mensejahterakan orang, nak adilkan orang, nak adilkan keadaan, nak kata orang ni sebenarnya tak masuk akal ni, benda ni kena betulkan macam ni. Pelik. Orang semua ikut suasana yang pelik. Orang semua pada zaman Mekah semua tahu. Semua tahu Mekah, orang Mekah dan orang luar pada kawasan Mekah semua tahu. Mekah ni tiap-tiap tahun akan berbagai-bagai bangsa akan datang turun ke Mekah untuk melaksanakan haji. Sampai berlakunya orang orang Rom yang duduk di Yaman, yang bangsa Kristian benci pada Mekah kerana ramai orang selalu datang ke Mekah tiap-tiap tahun dan ekonomi Mekah tiap-tiap tahun menaik. Walaupun bangsa Rom dan Parsi mereka ni ada kekuasaan, tetapi pengaruh Mekah ni tetap ada. Orang datang berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai mana tempat mesti datang tiap-tiap tahun. Dan ekonomi satu tahun untuk Mekah boleh menampung untuk musim haji tu, boleh menampung penghidupan untuk satu tahun. Dan mereka ni lepas tu orang Mekah pula pandai pula berniaga, pergi sana. Tetapi mereka ni agak luar biasa perangai kedegilan mereka. Kalau diorang nak kenakan orang, kalau orang Mekah zaman sekarang ni ataupun dulu zaman Nabi SAW, dia punya perangai lebih kurang sama je. Bezanya mereka Islam sekarang ni, mereka zaman dulu zaman jahiliah mereka bukan Islam. Pernah ada kawan saya beritahu, ada orang Cina nak pergi sana, pergi Mekah, nak berniaga, dipermainkan oleh orang Arab, balik daripada negara dalam keadaan segala duit ni habis, tak ada satu sen pun, bankrupt. Duit je kat Cina pun habis, balik dalam pakai selipar pun tak ada, pakai ayam balik. Macam mana orang Arab buat dengan dia, panggil orang Arab.
Itu dikatakan innal araba asyadda kufran dalam Quran. Orang Arab ni dia betul-betul jenis perangai je melawan, kuat melawan. Dia ada degil je. Kuat melawan. Maka Nabi SAW dilahir di kalangan mereka ni. Dapat je baiki orang Mekah, automatik senang untuk nak baiki keseluruhan luar daripada Mekah. Kebanyakan Nabi dan Rasul menjaga, memelihara kambing. Siapa yang ada pengalaman yang kat sini menjaga kambing? Nabi Musa penjaga kambing. Nabi Muhammad pernah menjaga kambing. Nabi Ismail pernah menjaga kambing. Banyakkan ni jaga kambing. Apa masalah kambing ni? Dia ni degil. Kambing ni sebenarnya degil. Degil dan manja. Dia ada dua sifat yang pelik. Dia degil dan manja. Kita nak pergi makan kat je, dia buat kisah, dia pergi tempat lain kat je. Lepas tu dia pergi makan sampah. Kita duduk pelik. Kita nak bagi makanan yang elok kat je, dia pergi makan kat sampah. Kandang yang elok kita bersihkan. Bersihkan kat kandang. Tengah bersih depan mata dia datang, dia buang air kecil kat situ. Masa nak bersih kat tempat ni pula, dia boleh buang air besar pula kat situ pula. Kalau air buang besar macam Majun banyak tak. Kita baru dah bersih dah, dia keluar balik situ. Lepas tu siapa yang tak sabar, biasanya apa jadi? Ada yang kena tendang, ada yang kena tampar dengan tuannya, macam-macam gaya. Ada yang kena tampar, ada yang kena tendang. Bila tampar tendang, kawan tu buatlah sakit melepit, tak boleh jalan. Kita pula kesian kat je. Urut je, urut muka je kan. Dia tampar dan sebagainya. Itu kambing. Lepas tu, kalau kita tak jaga kandang tu dengan betul, kalau di Australia dia orang jaga dengan anjing, kuda dengan anjing. Tapi kalau kat Malaysia ni jarang kuda jaga kambing. Jarang aja anjing yang kambing. Kalau nampak orang yang membela kambing ada kat anjing, orang tak nak beli. Sebab apa? Dah ada anjing muralah besar dah ni. Nak ada kambing apa tak nak orang beli. Maka dalam keadaan menjaga tak ada kandang, dia boleh masuk rumah, kita ikut suka hati je. Masuk rumah, lepas tu lompat atas pinggan dan sebagainya, langgar tu jatuh, langgarnya jatuh, tanduk sana, tanduk sini. Lepas tu bukan tu saja, dia boleh buang yang kecil, buang yang besar kat rumah orang. Itu kambing. Itu kambing yang orang suka nak makan. Itulah sifat kambing. Tak ada kesabaran yang tinggi, janganlah jaga kambing. Kalau ada kesabaran yang tinggi, baru boleh jaga kambing. Biasanya orang yang jaga kambing, biasanya dia dah malas layan. Kita tengok orang nak buat apa, buat lah. Nak langgar kereta, langgar lah kereta. Ada sampai tahap macam tu. Kalau nak langgar kereta ke, nak makan ke tak makan lah, lantak lah. Ada yang tahap macam tu. Tapi Nabi Musa dengan Nabi Muhammad jaga kambing tu sampai boleh hafal tiap-tiap ekor nama tu. Dia tahu nama ni siapa, ni siapa, ni siapa, ni siapa. Dia boleh kenal. Sebab itulah Nabi SAW dia boleh tahan dan sabar dengan kerenah manusia apa jua orang buat dengan dia, sebab dia dah latih dengan menjaga kambing. Dia dah latih. Dia boleh kenal, dia boleh tahu nama kambing ni siapa, berapa ekor kambing dan sebagainya hilang. Dan Nabi Musa AS seekor kambing boleh hilang antara ratus-ratus kambing tu. Kita mana kira masuk kambing kandang dan sebagainya, dia akan kira 1, 2, 3, satu hilang. Mana kambing ni hilang? Dia boleh cari. Satu hari cari, jumpa baru jumpa kambing. Dia jumpa kambing ni belasah, dia pukul. Tak. Dia peluk kambing tu, bawa balik pada kandangnya balik. Kalau gitu, dah kena tampar lah kan. Besok sembelih kambing ni. Besok sembelih bagi orang makan. Menyusahkan orang sangat. Itu kambing. Maka, orang yang jaga kambing, kesabaran yang luar biasa, jaga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, naik pada 4 tahun ke atas, masuk pada 5 tahun. Biasanya 4 tahun boleh jaga kambing, dia dah masak dengan kambing. Maka kita akan lihat dia tenangannya luar biasa. Permulaan jaga kambing, memang dia kata nak marah sangat dengan kambing, tampar dan sebagainya. Tetapi bila sampai dia tahap 5 tahun,
Dia kambing, dia dah tahu panggil-panggil kambing macam mana sebagainya. Satu tahap dia sembelih kambing, dia boleh nampak roh kambing tu keluar daripada kambing tu. Dia boleh nampak roh tu kambing tu keluar. Nampak roh tu keluar, naik perhati dengan air mata ngalih. Sebab kan benda yang luar biasa yang orang Islam yang yakin roh tengah keluar daripada jasad. Masa dia sembelih, roh tu boleh keluar daripada jasad. Dia nampak kambing tu punya roh tu keluar kan, macam ada sayap dah keluar sampai nak kat langit, sejauh-jauh perhati sampai hilang. Orang tunggu, apa yang kamu tengok? Dia diam, dia tak cakap. Dah lama baru dia cerita kat orang. Nampak roh kambing yang dia sembelih tu keluar. Dan ada satu tahap yang lain pula, ada orang yang jenis ni tu memang jenis baik, suka tolong orang dan sebagainya, dan dia ada kandang kambing. Bila kambing dia nak sembelih, nak sembelih, dia ambil kambing yang sembelih, kambing tu boleh baringkan diri je pergi tengkuk kat kawan tu. Bukan kita yang pegang. Biasa musim haji, kambing ke lembu ke, kita nak jatuhkan je satu cerita. Lepas tu nak pegang kepala satu cerita, nak pegang badannya kat belakang satu cerita. Lepas tu yang tukang sembelih tu pula memang kena handal bahagian sembelih, memang dah kena biasa dengan sembelih. Kalau baru belajar pun dah kena latih berbagai-bagai cara latih untuk nak sembelih. Maka yang kawan ni pula, kambing tu datang, elok baring, tak dah habis tengkuk, suruh sembelih. Apa amalannya buat macam tu? Sebab je kambing tu buat apa, dia tak ada maki hamun, tak buat apa, dia diam je, dia bagi makanan kawan tu. Maka bila kambing tu perhati, kambing ni perasaan tu tak, tapi bukan manusia. Ada kata kambing ni manusia, kambing ni menetap. Dia tengok orang tu jenis elok kan. Biasa ni 5 tahun 6 tahun ke atas jaga kambing, orang ni akan jadinya sifat dia tu luar biasa, kelembutan dia luar biasa. Sebab dia boleh tahan kerenah-kerenah benda yang luar pada jangkaan pemikiran kita. Dan bila negara-negara luar yang jaga kambing dan sebagainya, mereka ni pihak dia orang gunakan anjing, mereka gunakan kuda untuk nak kawal kambing yang berpuluh-puluh ribu kan. Beratus ribu jarang saya dengar, berpuluh-puluh ribu. Maka kambing bila dah jaga, dilatih kambing, barulah masuk pada fasa yang kedua, iaitu ajak manusia kepada Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasak dengan orang Mekah, sampai orang Mekah nak bunuh Nabi, berbagai-bagai cara, tak boleh nak pergi, kena berhijrah tempat Arab juga di Madinah. Sampai ke Madinah, orang Ansar mengkukuhkan orang Muhajirin, barulah dapat kekuatan untuk dapat balik Mekah, dapat balik negara-negara yang lain, dan diiktiraf oleh bangsa-bangsa besar, iaitu Rom dan Parsi. Sampai Rom takut dengan kekuatan Madinah. Asalkan Madinah tu kecil tempat. Asalkan Madinah kecil. Bermula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan seorang. Lepas tu mukjizat Nabi. Orang kata sebabkan mukjizat Nabi. Ya, Nabi ada mukjizat. Tetapi Nabi kena ingat, dia manusia seperti kamu. Kalau kita bertindak, kalau kita menjalankan perjalanan agama macam mana yang Nabi dapat, mukjizat Nabi yang paling hebat ialah ayat-ayat yang turun pada Nabi, ayat Quran. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari mulut ni untuk menjelaskan ayat-ayat Quran. Maka sahabat taat dan ikut, patuh dan taat, buat sebaik mungkin, maka mereka dapat mententeramkan, mengamankan negeri dan negara yang mereka ada, dan apa yang mereka kawal, dan mana negara yang mereka nak dakwah tak dapat dia masuk, mereka perang tempat tu supaya dapat mengawal, masukkan Islam tu dalam mereka dengan cara yang berdakwah, bukan memaksa. Islam tak boleh dipaksa. Tetapi kalau raja tempat tu tak mengizinkan dakwah masuk kat dalam tu,
tak bagi jaminan untuk keselamatan orang yang dakwah kat dalam tu, maka Islam kena masuk dengan cara kasar. Untuk apa kasarnya? Bunuh orang-orang dalam? Bukan. Supaya nak menundukkan kuasa yang ada di situ untuk tunduk kepada dengar. Patuh dulu. Dengar dulu apa Allah Ta'ala nak kata ni. Dunia ni dibuat oleh Allah. Dengar pada apa yang orang Islam nak sampaikan. Dengar dulu. Tapi zaman sekarang ni orang Islam tak nak dengar perkataan Allah dan Rasul. Itu yang kita lihat pancaroba, kita lihat berbagai-bagai fitnah berlaku. Sekarang ni di Malaysia pula sekarang ni increase ekonomi. Macam mana naik ekonomi? Berbagai-bagai kesilapan nak cari dan sebagainya kan. Nak macam mana nak silap kan. Dia orang kata Malaysia ni rasuah paling tinggi. Macam mana nak bentung rasuah dan berbagai-bagai cara rasuah. Macam nak bentung, sana keluar kat TV, sini keluar, kat sana keluar. Sebab ekonomi jatuh, teruk. Malaysia beli makanan-makanan, beli yang kita makan nasi, yang kita makan ayam, makan daging, kebanyakannya import negara luar. Ayam import, ada ayam dan sebagainya. Lepas tu berlaku pula banjir, berlaku pula baru-baru ni. Berapa banyak ayam yang dalam yang dibela mati sebabkan banjir. Banyak ayam yang mati, banyak kambing yang mati, banyak lembu yang mati. Maka kena daripada makanan import pada luar. Bila import kat luar, duit kita RM, ringgit, tak sama macam mana duit yang keluar. Kita nak beli barang di Thailand, kita nak beli barang di Indonesia, kita nak beli barang di Singapura, kita nak beli barang di Australia ataupun mana-mana negara, China dan sebagainya. Duit kita dah jatuh. Nak beli barang agak kos itu dah berbeza. Contoh kita nak beli barang tu lebih kurang kita nak beli 1,000 ataupun berapa ribu, 50,000 daging import pada luar negara Australia. Berapa unit dia orang ada berapa unit ataupun satu kontena, beli dengan harga lebih kurang harga USD, harga nak beli lebih kurang dengan harga 5,000. Dulu RM1 pada awal RM2, naik RM3 boleh tahan lagi, tiba-tiba naik RM4 lebih. Macam mana nak beli banyak? Tak dapat. Lepas tu dapat beli yang sedikit, harga tu lebih mahal. Masuk kat Malaysia, harga tu makin meningkat pada pasaran. Maka pasaran tu akan meningkat pasaran. Begitu juga barang-barang nak bangunan dan sebagainya. Maka pada masa akan datang, kalau ekonomi itu tak dibentung dengan cara yang betul, harga akan meningkat dengan cara yang tidak munasabah. Maka benda tu berlaku pada Malaysia sekarang ni, nak berlaku pada Malaysia sekarang ni, menunjukkan peningkatan duit meningkat, tu harga akan meningkat, increase ekonomi. Maknanya ekonomi tu naik luar biasa, tetapi jatuh ekonomi Malaysia tu sendiri pun luar biasa, dua dalam serentak. Harga naik, duit jatuh. Benda tu berlaku, nak berlaku. Sebenarnya bukan di Malaysia saja, seluruh dunia. Sebab Nabi SAW dah pesan, harga akan makin naik dan makin naik. Ia tak akan turun. Sahabat tanya, bila nak turun? Bila munculnya Nabi Isa AS. Bila munculnya Nabi Isa AS baru turunnya harga. Apa maksudnya? Akan naik, naik, naik sebabkan kamu tidak taat pada Quran dan hadis Nabi. Kamu tak taat kepada muamalah, cara perniagaan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattin wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turu sinin, dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Maka kenapa ada 3 surah ni? Wattin dengan zaitun. Buah tin dengan buah zaitun ni biasanya kebanyakannya di kawasan Syria dengan Palestin.
nak menggambarkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Buah tin dengan buah zaitun. Buah tin dengan buah zaitun di Palestin dan di Syria, dekat dengan Syria, terlampau banyak jenis buahnya. Jemitin buah tin kita tahu satu jenis je, mereka ni ada banyak jenis. Yang dapat kat kita pula yang kering, warna coklat. Nak makan pun keras. Melihat sekali makan tak makan dah, sekali beli tak beli dah. Buah tin ni dia lebih kurang jenis, kalau kita tengok lihat pokok je, pokok je lebih kurang macam pokok buah manggis. Pokok je macam pokok buah manggis. Kat Malaysia kalau kita lihat pokok buah manggis, pokok lebih kurang macam pokok buah manggis. Dan bila pokok buah manggis ni, kalau kita naik atas, kita ambil buah manggis pada atas, senang untuk nak tekan, nak makan isi dalamnya. Berbeza bila dah jual kat kedai. Saya kalau lihat kat kedai orang jual buah manggis, nak beli rasa malas. Sebab apa? Sebab dah biasa duduk kat pondok yang ada banyak pokok buah manggis, kita naik terus makan. Kadang-kadang tengah tengok bawah kita makan. Kalau kita tekan dengan tangan kasar, keras, kita tahu ini susah ni, kita ke tepi kan. Ni kita ke tepi kan. Maka kita nak lagi sedap lagi, naik ke atas pokok tu, ambil, pecahkan dengan tangan. Benda tu senang, mentolak je dah pecah, makan terus. Kalau tak, kita beli kat kedai, nak kena ketuk dan sebagainya, nak kasih buka, nak dapat isi dalam tu. Dia lebih keras, dia macam. Buah tin sama. Buah tin yang jual di mana-mana negara, yang keluar daripada kawasan je, kita nampak yang kering. Lepas sekarang ni di Thailand, diorang dah mula dapat tanam buah tin kat negara je, dan dapat jual di Aniski, ada jumpa dan sebagainya buah tin, iaitu warna pink. Kita makan, tetapi tak rasa sesedap macam mana di negara Palestin dan sebagainya. Dia punya manis, dia punya manis. Kalau kat sana dia besar-besar, kat sini kita nampak kecil-kecil, kat sana besar-besar. Macam buah oren, lebih kurang macam tu besar. Biasa buah oren yang senang nak kopek tu, kecil sikit. Dia bukan besar betul-betul besar, dia kecil sikit. Dapat buah, buka, kita akan pecahkan dalam, kita tengok isi dalam, makan. Dia rasa je lain. Kalau yang kat Thailand ni, dia rasa macam lebih pada air tawar. Jadi mungkin lepak banyak letak air dan sebagainya. Tapi kalau kat negara Arab yang betul, memang betul-betul sedap. Bila kita makan, kita akan rasa segar. Kalau kita tak makan apa benda, kita akan minum air dulu, lepas tu kita tak makan makanan-makanan lain, roti ke apa benda, kita terus naik bukit, ambil buah tin, ataupun buah tin tu budak-budak dah ambil. Kalau kita tetamu ke rumah orang-orang di Palestin dan sebagainya, dia letak, kita makan, kita rasa segar, mata kita rasa segar. Itu kekuatan yang ada pada buah tin dengan buah zaitun. Buah zaitun lain. Buah zaitun yang kita lihat yang duduk masam, yang makan masam. Biasanya buah tin makan macam buah-buahnya yang lain, tapi buah zaitun lain. Dia ada warna hitam yang biasa kita nampak, warna hitam dengan warna hijau. Warna hitam dan hijau. Kalau ada kat pokok, nampak ada pokok, kita ambil terus makan, pening pula kita. Dia tak boleh terus makan. Dia kena perap dulu berapa hari baru boleh makan. Kalau tak, ambil kat pokok itu makan, pening. Sebab dia punya zat dia apa benda saya pun tak tahu. Apa benda. Kita tengok, oh ni buah zaitun, kita pun ambil makan. Boleh makan. Dia pun tengok kita. Dia pun tengok kat buah ni. Cakap kalau ambil lah. Dia tak tahu yang kena makan. Kita ambil, kita makan. Dia pun terkejut. Orang Arab pun terkejut. Kamu makan. Lepas tu, bila kita makan, cakap, oh keras. Dia kalau kita ambil kat pokok, dia keras sikit. Dia tak lembut. Dia keras. Kita lepas dah makan tu, rasa pening je lain. Itu pening-pening lalat kan, lain macam. Kenapa pening kan? Dia punya pahit dia punya pening je lain. Patutlah orang Arab, dia tak makan terus. Dia rendam dulu, dia perap. Bila perap, dia jadikan buah tin sebagai, iaitu sebagai makanan awal. Sebelum nak makan, dia makan dulu buah tin sebiji. Untuk kasihkan selera makan dan menawarkan segala makanan-makanan yang berbisa, makanan-makanan yang gula tinggi supaya imbangkan balik. Itu kelebihan buah tin. Kalau orang Arab, dia makan banyak. Tetapi sebelum dia makan banyak, dia akan makan buah tin sebiji, baru dia makan.
kat Arab Mesir ke, kat Mesir, di Mesir ke, di negara-negara, dia kat bawah tu makan kantin, lepas tu makanlah kan, roti 5 keping roti ke 10 roti ke pergi makan. Kita tengok kan, dengan ayam seekor 2 ekor je makan, je cukup makan kan, relax je makan. Kolesterol tak jumpa, apa pun tak jumpa. Sebab apa? Sebab dia dah memula dengan makan buah tin supaya kawal. Buah tin tu sebab itulah dia pahit dan kuat sangat. Rupa-rupanya dia nak imbangkan keseluruhan kolesterol, benda yang tak elok pada segala jenis makanan, kemanisan, benda-benda yang manis. Sebab itulah negara-negara Arab, dia punya kemanis, buat benda-benda manis, diorang ni betul-betul manis. Diorang boleh kontrol sebab apa? Rupa-rupanya diorang ada benda yang mengontrolkan makanan tu dengan buah tin. Buah tin tu yang kontrolkan benda tu. Yang kita jadikan minyak, makan minyak je kan, makan minyak je. Maka dalam makan minyak buah tin ni, makan minyak itu, dia sebenarnya kuantiti ni tak boleh banyak. Dia akan, itu yang kita jadi pening, bingung dan sebagainya. Sebenarnya kuantiti makanannya dia kena tak boleh banyak. Dia tak boleh banyak sangat kan, kalau sedikit kan, dia punya kesan pun sedikit. Tetapi tak boleh banyak lebihan. Dan kadang-kadang orang-orang yang jual makanan-makanan kesihatan ni, sunnah-sunnah ni, kadang-kadang dia ajar manusia suruh makan banyak sebab apa? Supaya ekonomi itu cepat dapat duit. Dia bukan nak kasih orang tu sihat. Ini masalah zaman sekarang. Walaupun benda tu sunnah, tapi tak bagi tahu. Macam contohnya habus sauda. Habus sauda. Kita duk makan satu sudu, tak sembuh-sembuh penyakit. Cakap apa kenapa tak sembuh? Pergi kat kedai Arab, jumpa kat orang kawan saya pergi ke Arab, cakap Nabi kata buat apa tu, habus sauda ni sembuh pada segala penyakit. Saya makan hari-hari tapi tak ada sembuh, pening, masa sakit kepala, pening dan sebagainya. Dia marah dengan orang Arab tu kan, kawan saya marah-marah dengan orang Arab. Orang Arab tu kata, macam mana kamu makan? Dia cakap, saya makan macam ni, ambil satu sudu makan. Kami tak pernah makan cara macam ni. Habis tu macam mana kamu makan? 3 biji je kita makan satu hari. 3 biji yang kecil tu, bukan 3 pil, 3 biji yang kecil. Maka dia amalkan cara macam tu. Dia ambil, dia nak kira payah, dia ambil cubit 1, cubit 2 kan, cubit dia kunyah-kunyah telan, cubit kedua kunyah-kunyah telan, cubit ketiga hilang sakit pening kepala je, belajar je mudah. Yang kita suruh makan banyak kan, suruh makan banyak. Lepas tu bila saya beli mana-mana bagian apa tu, kita nak beli yang asal dan sebagainya, nak makan dan sebagainya payah. Kadang-kadang kita nak makan dan sebagainya payah, kita beli kat mana-mana kedai kan, kedai-kedai ataupun olive house. Olive house ni memang dia punya buah tin ni memang kualiti tinggi, ataupun dia punya habus sauda ni kualiti tinggi, tapi dia letak dalam ni. Sekali saya beli, setahun selepas tu saya beli balik. Saya cakap, kenapa tak beli hari-hari? Sebab saya bukan makan ikut cara yang dia suruh. Saya makan ikut cara yang kita belajar kan. Satu hari satu titik je kan, satu titik daripada minyak zaitun, satu titik daripada habus sauda, minyak habus sauda. Itu pun kacau dalam air panas, suam, minum. Tu saja. Kalau satu bekas boleh tahan 1 tahun lebih. Dah habis 1 tahun lebih, barulah boleh beli yang lain. Orang yang lain pula hari-hari beli. Terutama orang yang sakit. Yang paling kesian orang yang sakit. Makan berapa titik, 7 titik, beli tak sampai sebulan dah habis lah. Kena beli lagi. Tak sampai sebulan dah habis, nak kena beli lagi. Tak sampai sebulan kena beli. So penyakit tak sembuh-sembuh, sakit tetap lagi sakit. Sebab kaedah makanan, tak ada istilah makanan tu dia boleh sembuhkan dengan cepat. Dengan cepat, dengan cara kuantiti yang banyak. Tidak. Sebab makanan ni kena kontrol. Kita cek darah pun kita tahu dia lebih dan kurang. Kalau lebih, kita tahu ni dah lebih. Kalau kencing manis, biasanya kencing manis dicek dengan darah. Kat darah tu nampak tinggi, GP tinggi naik lebih 8, 9, ni tinggi. Tak boleh ni akan jadi pening, bingung dan sebagainya. Kulit pun jadi rosak dah. Tapi kalau jatuh bawah pula 3, 2 dan sebagainya, bawah pada 6, apa jadi pula? Hypo pula, menggigil badan nak makan. Itu dalam segi darah. Dan begitu juga dengan segala jenis urusan
permakanan. Dan cara makanan yang paling jaga makanan iaitu di Turki. Di Turki paling yang jaga makanan. Mana banyak tempat yang saya pergi, Turki yang paling jaga cara pemakanan. Masakan diorang dan sebagainya. Bila hari yang pertama kita makan makanan diorang, hari yang kedua makan makanan diorang, perut kita akan sakit, betul-betul sakit kan. Mulas, asyik masuk tandas je kerja. Buang. Hari yang ketiga badan kita segar. Kita ringan. Sebab makanan dan cara pemakanan yang ada kat situ. Dengan buah tin dan sebagainya. Tapi orang yang pergi sana, kalau pergi sana makan, pandai makan dah. Tapi kalau makan benda-benda ke tengok, kalau kita orang Melayu tak biasa tengok, dia tak ada mood nak makan. Sebab bukan selera je. Banyakkan roti, tak ada nasi sangat, tak ada apa. Itu juga jemaah yang banyak pergi ke Mekah, bila orang masak masakan Arab, dia tengok hari-hari Arab, kita ni orang Melayu lah ustaz, nakkan makanan Melayu kan. Barulah orang perasan tukarkan cara-cara kan, makanan-makanan orang Melayu kan. Itu buah tin dan buah zaitun untuk sinonim untuk melambangkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu Nabi Isa alaihi salam, tahu kitab Injil. Lepas tu ayat yang kedua, wa tur sinin, tempat siapa? Dan bukit, demi bukit Sinai di Mesir. Bukit Sinai tempatnya yang orang Yahudi dan orang Nasrani kata munculnya ketuhanan. Sebab di kalangan Nabi dan Rasul, orang yang first yang boleh bercakap dengan Allah directly siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu kitab Taurat. Maka kitab Taurat daripada Nabi Musa alaihissalam mengingatkan pada orang lain daripada orang Arab, Nabi Muhammad dah diturunkan surah Tin untuk mengingatkan orang yang beriman, sudah beriman dengan kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Nabi tahu tentang Nabi Musa alaihissalam. Itu di kalangan Nabi Ulul Azmi. Lepas tu terakhir sekali, wa hadzal baladil amin, dan ni kota Mekah yang begitu aman. Betul tu Mekah ni aman? Betul tak Kaabah ni aman? Mekah ni menuju maksudnya Kaabah. Betul tak Kaabah ni aman? Betul tak Kaabah ni aman? Kan sebelum ni kita belajar surah Fil. Surah Fil. Siapa yang jaga Kaabah? Askar yang tertentu jaga Kaabah. Nabi lahir pada tahun gajah. Dalam surah Fil menggambarkan tak ada siapa-siapa pun yang mempertahankan Kaabah tu. Orang yang duduk di Kaabah, orang kampung yang duduk kat Kaabah, orang yang duduk kiri kanan Kaabah, atuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh duduk atas bukit, semua pergi bukit. Biarlah Kaabah ni sendiri jaga diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab Kaabah ni tu rumah Allah, dan biarlah Allah sendiri yang jaga Kaabah tu sendiri. Biarlah Allah Ta'ala jaga sendiri. Bila datangnya tentera Abrahah, gajah nak hancurkan Kaabah sebab iri hati, sebab marah dengan orang yang hina tempat yang dibuat di Yaman, iaitu di San'ah kan. Maka datang nak hancurkan, buat beberapa gajah. Apa jadi kepada semua tentera Abrahah dan gajah? Semuanya hancur lebu dengan datangnya burung ababil. Yang burung yang kecil ataupun kata besar, yang kat mulutnya bawa batu, yang dua kakinya bawa batu. Dia campakkan tiga-tiga ni, dan beribu-ribu, mungkin ratus-ratus ribu burung terbang, buang batu-batu yang ada pada tangan, daripada mulut pada dua kakinya, menyebabkan kehancuran, musnahnya, sampai tentera Abrahah, ketua Abrahah, semuanya mati. Siapa yang tak ada perang? Orang Mekah tak jaga Kaabah. Orang Mekah naik atas bukit. Abu Talib, Abdul Muttalib, dia hanya bagi tahu datang kat raja
Raja Abraha supaya nak ambil kambing yang dia rampas. Kambing je. Itu yang dia nak fikir. Nak kambing saya yang kamu rampas. Itu hak saya. Lepas tu kamu tak jaga ke tempat kamu Kaabah? Kaabah kami tak risau sebab tu rumah Allah. Allah Ta'ala pasti akan jaga. Semua naik atas bukit. Tengok apa akan jadi dengan Abraha. Kalau hancur, hancurlah Kaabah. Kalau tak hancur, tengok. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan burung ababil, hancur askar yang kelengkapan, askar yang asal tu diguruni oleh orang-orang yang duduk kat Yaman sebab Abraha ni kuat tentera je. Tetapi dia hancurkan dengan burung. Itu yang dikatakan, dan Mekah ni tempat, Kaabah ni tempat yang aman. Nabi lahir pada waktu tahun gajah. Sejarah tu masih lagi makar, masih lagi fresh. Cerita tu ada. Dan orang Yahudi dan orang Nasrani diketuk, dibagi tahu pada mereka Rasulullah ada di Mekah, tolong dia, bantu dia. Itu synonim pada ayat Quran yang bagi tahu pada orang Mekah, yang sampai pada seluruh negara-negara lain, nak bagi tahu Nabi ada di Mekah. Nabi yang terakhir ada di Mekah, yang membawa ajaran-ajaran yang terdahulu, itu nabi-nabi yang terdahulu. Yang terakhir sekali Nabi Isa AS, sebelum Nabi Isa Nabi Musa. Sekarang ni ada pula Nabi yang terakhir, itu Nabi Muhammad. Orang yang pengikut Nabi Musa, orang yang pengikut Nabi Isa, turun bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ayat ni diturunkan. InsyaAllah akan datang kita akan masuk penjelasan ayat 4 sampai akhir ayat ni mana yang kita sampai. Ada pertanyaan? InsyaAllah kita jumpa pada akan datang kalau dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalil awwalin, ya akhiril akhirin, ya alim fis sudur. Ya Allah yang mengetahui segala rahsia-rahsia kami, ya Allah. Ampunkanlah sekalian dosa besar, dosa kecil telah kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah sekalian dosa besar, dosa kecil bagi ibu bapa kami, dan rahmatkanlah mereka sentiasa. Ampunkanlah sekalian dosa besar, dosa kecil bagi guru-guru kami, dan rahmatkanlah mereka sentiasa. Ampunkanlah sekalian dosa besar, dosa kecil bagi pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat, dan sekalian muslimin dan muslimat yang masih hidup, yang sudah pergi, ya Arhamar Rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa, angkat segala laknat, angkat segala bala, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan yang sudah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar, supaya selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat, dan dapat masuk syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.